Okay, Meh. Cikgu? Alright. Okay, Meh. Hari ini kita akan belajar tentang, minggu lepas kita telah belajar topik kemandirian spesies. Betul tak? Betul? Okay, apa maksud kemandirian spesies, Meh? Kita buat ulang kaji sedikit. Dia pasal macam mana haiwan nak teruskan hidup. Betul, macam mana haiwan nak teruskan hidup ataupun bagaimana haiwan untuk melindungi spesies mereka. So maksudnya keupayaan untuk haiwan itu melindungi spesies mereka. Okey, sebenarnya kalau ikutkan lepas tajuk ni kita akan masuk haiwan imajinasi, iaitu tak apa, kita buat sebagai projek nanti, itu projek awak pun kena buat nanti. Haiwan imajinasi? Haiwan imajinasi nanti projek dia awak kena buat haiwan buat haiwan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang, tapi haiwan tu tak kisah bentuk macam mana, dia terpulang kepada awak. Awak nak letak telinga ke, nak letak tanduk depan muka dia ke, terpulang. Itu bergantung pada macam mana awak imagine haiwan tu dalam kepala awak. Faham? Biasa. Faham? Itu ikut kreativiti awak. Nanti untuk the next kelas ataupun lepas cuti sekolah ni, cikgu nak tengok benda tu nanti dalam kelas nanti ataupun dalam kelas online lah, tunjuk kat cikgu masing-masing nanti Betul lah. Okey, untuk topik hari ni kita Farish dah masuk. Okey, kejap. Okey, Assalamualaikum Farish. Alright, good. Dengar suara cikgu. Okey Farish, untuk hari ini kita akan masuk topik baru. Sebab sebelum ni kita dah masuk topik kemandirian spesies. Kalau Farish tak apa-apa pasti lagi tak faham lagi kemandirian spesies, tajuk dia tentang kemandirian spesies, Farish boleh refer pada YouTube. Cikgu dah bagi hari tu link YouTube sebab cikgu dah rekod pembelajaran kita pada hari tersebut dan cikgu dah post kat YouTube. Nanti awak boleh refer balik, dengar balik. Okay, so hari ini kita akan masuk topik berkenaan rantai makanan. Amir, pernah dengar rantai makanan, Amir? Pernah, cikgu. Apa yang Amir tahu tentang rantai makanan? Rantai makanan ni dia macam dalam sesuatu habitat tu. Dia mempunyai apa? Pernah dengar? Tak ingat. Tak ingat pula. Kata ingat, confident je. Okey kelas, tak apa. Okey, cikgu akan present nota kat sini. Nampak tak slide? Nampak. Tak nampak cikgu. Tak apalah, memanglah tak nampak halah Amir pun. Dah breakfast semua? Dah. Alah, lambat pula dia loading ni. Okey, tak apa, kita akan cerita sedikit. Okey, kalau ikutkan dalam slide ni, cikgu ada tunjuk satu gambar tau. Gambar tu, dalam gambar tersebut dia ada menunjukkan satu habitat tau ataupun satu ekosistem. Okey, dalam ekosistem tu, gambar tu menunjukkan ada pokok-pokok. Okey. Farish nampak ada gambar dia, Farish? Nampak. Okey, kalau Farish nampak kat situ, haiwan apa yang Farish nampak yang ada kat dalam gambar tu? Elang, monyet, betul. Bagus. Okey, Meh, untuk pengetahuan Amir, dalam gambar cikgu tunjuk ni ada pokok buah-buahan lah, pokok hijau di kawasan. Kalau ikutkan gambar ni, ini habitat di kawasan habitat paya bakau. Ada pokok bakau, lepas tu ada air. Okey, lepas tu ada monyet, lepas tu ada ular, ada helang. Awak kena ingat tau haiwan-haiwan cikgu sebut ni sebab nanti kejap lagi ada benda awak kena buat. Okey, ada tupai,
ada burung, Burung, ada bangau. tupai, bangau, ular, monyet. Okey. Ada memerang, ada udang galah, ada ikan, ada ketam. Okey. Cikgu, paya bakau tu dia macam kawasan air. Ya betul. Paya bakau dia kawasan air dah berlumpur. Dia kalau waktu air pasang dia banyaklah air kat situ, dalam lah juga. Maksudnya kan kita pernah pergi awak pergi tak yang paya bakau yang apa tengok gerhana dulu? Tak. Oh, Amir tak pergi, tak apa. Okey, waktu dekat kawasan paya bakau akar dia tu dia keluar daripada pokok tau. Maksudnya akar dia keluar daripada tanah. Biasakan pokok-pokok akar di dalam tanah, betul tak? Betul. Untuk untuk paya bakau akar dia di luar tanah. Sebab apa? Tanah dia lembab dan juga berlumpur. Jadi kawasan tu udara untuk ada di dalam tanah tu susah. Jadi apa yang dia buat, penyesuaian yang ada pada pokok bakau, akar dia di luar pokok. Jadi senang untuk pokok mendapatkan oksigen melalui akar jika akar tu di luar tanah. Faham tak? Faham? Okey. Tapi mesti banyak cacing kan? Cacing tak juga sebab dia air paya bakau dia tak sesuai untuk keadaan untuk tempat tinggal cacing. Sebab dalam paya bakau air dia biasa paya bakau berada di muara sungai, iaitu antara laut dan juga sungai, di mana air tawar bercampur dengan air masin. So pH ataupun keadaan air itu tidak sesuai untuk habitat cacing. Jadi cacing betul lah, cacing tu tak boleh dengan kulit lembab. Memang dari segi cacing dia kulit lembab, tetapi habitat paya bakau tak sesuai untuk cacing sebab air yang ada di kawasan paya bakau tu tidak sesuai untuk kehidupan cacing. Faham? Faham. Bukan masalah dia kulit lembab ke, dia paru-paru ke, dia melalui spirakel ke, tu bukan masalah dia. Masalah sekarang persekitaran tu tidak sesuai untuk cacing. Betul lah sebab air tu masin kan. Dia campur, dia bukan masin, dia macam payau lah. Sebab air masin campur air tawar dia akan rasa payau. Okay class, let's move to the next slide. Okay, makanan saya. Okay, sekarang tugasan pertama apa yang perlu buat adalah awak senaraikan balik haiwan yang terdapat dalam gambar tadi. Nak senarai macam mana? Ada mention braille kat tu? Tak ada. Kenapa tak siap sedia dengan braille? Dah lama belajar. Dia sila. Lupa pula. Ada kat sini. Faris dah ada buku tulis? Ada. Okey, tolong catat. Okey, buat tajuk makanan saya. Okey, tak apa, cikgu bantu kat sini. Okey. Okey. Tulis tajuk makanan saya. Dah cikgu. Okey. Cikgu, hari ni 24 kan? Ya, hari ni 24 bulan Mei. Okey, Faris, macam tugasan pertama tadi, Faris tengok balik. Okey, tugasan pertama Faris kena senaraikan haiwan yang terdapat dalam gambar. Tajuk dia makanan saya. Tajuk dia dulu makanan saya. Senaraikan dulu haiwan. Haiwan yang dalam gambar tadi ya cikgu. Yang dalam gambar tadi apa? Cikgu buka gambar tadi. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Apa dia? Saya buat macam 1, 2, 3, 4, 5. Saya senarai macam tu. Tak kisahlah apa-apa pun. Yang penting awak senaraikan organisma ataupun haiwan yang ada dalam gambar tadi. Tumbuhan nak tak? Boleh juga senaraikan pokok, tulislah pokok bakau ke, pokok buah ke, tak kisah. Sebab kita tak nampak ke pokok apa, dia tunjuk gambar pokok je. Okey, lepas tu saya tulis pokok buah je. Pokok buah. Cikgu bagi masa 2 minit je. Faris? Boleh? Okey, kalau tak boleh, Faris tak reti aja, bagi tahu cikgu, tanya cikgu tolong. Okey.
Walau memerang. Tak. Cikgu udang galah ada kan? Ada. Apa lagi Okey, kejap. Okey, ular pun ada. Ular dah. Ular helang, Dah. burung. Belum. Ha. Dah siap burung. Ikan, Dah. ketam, Dah. monyet. Monyet. Belum. Okey, tulis. Dah. Monyet. Cikgu tadi saya dah tulis pokok bakau lah. Saya tulis pokok buah. Dah tulis pokok bakau tak? Ke tak ya? Apa dia, Meh? Saya dah tulis pokok buah tapi nak tulis tak pokok bakau. Okey. Tulis? Tulislah pokok bakau tak kisah as long you tulis pokok. Pokok. Okey, dah Dah. Bangau dah tulis bangau. Dah. Memerang. Dah. Okey, Faris dah senarai berapa sayang? 98. Wow, dah 8. Bagus. Okey, boleh bantu cikgu kita senaraikan sama-sama semula. Kalau ada tak betul, awak boleh tengok balik ejaan tu. Okey, kita mula dengan tumbuhan yang ada. Pokok apa ada? Pokok buah. Pokok buah. Faris, okey, nampak tak yang papan hitam ni Faris? Nampak. Okey, kalau tak ada lagi dah senarai Faris boleh tambah. Pokok buah. Yang kedua apa tadi? Helang. Helang. Okey, bagus. Helang, H-E-L-A-N-G, helang. Okey, yang ketiga, Amir. Ular. Ular, bagus. Ular melingkar atas pagar. Kan? Okey, nombor 4. Faris. Tupai, bagus. Alamak, saya tak ada tupai. Tak apa. Sekejap lagi. Tambah Amir, cepat tambah. Dapat. Okey, bagus tupai. Lagi? Monyet. Monyet. M-O-N-Y-E-T. Monyet. Okey, lagi? Bangau. 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 Okey, good. Apa lagi Faris? Ketam. Ketam. K-E-T-A-A-M. Ketam. Okey, lagi? Memerang. Memerang. Bagus. Lagi? Ikan. Bagus. Udang galah. Ikan. Okey, udang galah. Okay, ada lagi? Ada? Apa dia? Burung, cikgu. Burung. Pandai. Pokok bakau. Sabar. One by one. 11. Burung. Okey, sorry. Lagi apa dia Amir tadi? Pokok bakau. Pokok bakau. 12. Pokok bakau. Okey, bagus. Okey, sekarang ada berapa semua ni? Ada 12. Ada 12. Tak cukup tambah ya. Faris dah tambah Faris? Kena tambah. Kena tambah cikgu. Tengah tambah dulu. Amir dah ada berapa? Amir cukup 12? 12. Okey, bagus. Betul. Sudah cikgu. Okey, sudah Sudah cikgu. Alright, good, bagus. Okey.
Okey, sekarang cikgu nak, okey bukan rantai makanan lagi cikgu silap tajuk ni. Kita masuk dulu. Saya makan apa? Tajuk kedua, saya makan apa? Faham? Saya makan apa? Okey. Sekarang benda yang lebih kurang sama. Okey, apa yang awak perlu buat adalah cikgu nak tugasan kedua adalah cikgu nak, macam pokok tak payahlah sebab pokok dia tak makan benda lain. Dia buat makanan sendiri. Okey, sekarang untuk haiwan sahaja. Haiwan yang ada dalam senarai awak tadi, apa awak perlu buat adalah sebagai contoh, ular makan apa? Faham? Faham. Awak tulis kat situ, awak tulis kat dalam yang tugasan kedua ni. Okey, sebagai contoh tadi, kejap. Helang makan apa? Faham? Tapi macam mana kita nak tahu? Lah, haiwan lain kan ada dalam gambar ni. Cikgu tak nak awak tulis helang tu makan nasi kenduri ke. Ada yang gambar ke nasi kenduri? Tak ada. Oh, jadi maksudnya contohnya ketam kan? Betul. Betul. Maksud contoh, ular makan tikus. Ada tak dalam gambar tadi tikus? Tiada. Tak boleh. Salah. Cikgu nak awak guna gambar tersebut juga. Makanan dia ada gambar tu tersebut juga. Faham? Tapi tak kisah guna mana-mana pun. Tak kisah. Yang penting logik lah. Takkanlah helang tiba-tiba helang makan monyet. Logik tak? Tak logik. Okey, buat sekarang. Cikgu bagi masa ni lama sikit. Cikgu bagi masa 5 minit. Sebab saya ni tak reti nak imagine haiwan tu besar kecil. Okey, tak apa. Amir tak pasti, Amir boleh bagi tanya cikgu. Kalau macam ular makan ikan boleh? Boleh. Ular makan ikan ke, tapi ular tu macam mana dia nak masuk makan ikan? Ular air kan ada. Apa dia? Ular air. Ular air, tapi kalau ikutkan dalam gambar tadi tadi boleh kot ular sawa. Ular sawa pun makan ikan. Boleh terima, tak apa. Tadi saya tulis saya makan apa? Okey, teruskan tulis je. Ular makan ikan. Lepas tu helang. Helang makan apa? Helang makan apa dia? Saya tak tahu helang makan apa. Helang, biasanya helang dia boleh makan tikus, dia boleh makan ikan juga. Tapi ikan terlalu bagi dia tak kenyang sebab kecil. Sebab helang kan besar je. Betul. Helang boleh makan ular. Udang galah makan apa Udang galah biasa dia makan lumut dan ikan juga dia makan ikan kecil. Tapi boleh ke saya tulis? Tulis je lah ikan kecil. Anggap je lah ikan atau ada ikan kecil. Tulis. Jadi saya tulis lah udang galah makan ikan. Boleh. Makan ikan. Kalau benda yang sama tapi untuk pasangan yang lain boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting jangan guna. Okey, apa dia Farish? Kalau monyet makan pisang boleh tak? Ada pokok pisang ke dalam gambar tu? Entah. Tak ada. Tak ada, tak boleh. Okey, monyet. Ingat. Monyet haiwan apa? Herbivore ke omnivore? Omnivore. Monyet haiwan omnivore. Dia makan tumbuhan dan dia juga makan haiwan lain. So kalau kata pokok pisang tak ada kat situ, kita ada pokok apa tadi? Kita ada pokok buah. Kita boleh cakap monyet makan buah. Tapi kalau Faris kata tak nak, bosan asyik makan buah-buahan, asyik makan tumbuhan je. Kalau Faris nak fikirkan benda lain, Faris boleh cakap monyet makan ikan. Monyet makan ketam. Banyak makanan dia kat situ tu. Tupai makan buah. Pandai. Tupai suka cari makanan kat tempat lain. Dasar tupai. Dasar tupai. dah memang makanan dia. Macam mana ni? Bagilah tahu orang nak makan dia boleh lah kita bagi. Awak ingat cerita Snow White? Tupai datang cakap kat awak, "Excuse me, can I have this fruit please?" Okey, Faris dah berapa senarai awak? 4.
Buat dulu. Tupai dah Saya buat nak berapa cikgu? sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ya. Kalau boleh ikut apa dah yang dalam senarai tadi, yang haiwan semua ada makanan dia. So that means tolak pokok buah dengan tolak pokok bakau ada 11. Ada 10. Burung. Burung. Okey, kita tolak pokok buah, kita tolak kita tolak pokok bakau Cikgu akan bantu awak kat sini. Cikgu akan Alamak, saya dah tulis tupai makan buah. Boleh, tak apa, tulis je. Burung makan. Okey, helang dah buat helang. Belum. Helang makan ular. Faris dah makan dah makan helang pula. Faris dah buat helang. Helang makan apa Faris tulis? Ular. Betul, helang makan ular tulis. Saya akan ingat helang makan ular sebab saya pernah tengok macam mana tu helang makan ular. Monyet. Bagus. Okey, haiwan apa lagi ada kat situ? Monyet. Monyet makan apa? Monyet makan ketam. Monyet makan Apa dia Faris? monyet makan buah. Boleh, monyet makan buah atau ketam atau Saya ikan. monyet makan ketam. Ketam makan masak lemak saya. Jangan macam-macam Kita masak sili api lah. Tu awak yang makan, bukan monyet makan. Tak sempat dia masak. Okay, apa lagi? Tupai. Tupai makan apa tadi? Alamak, memerang saya kat tu. Tupai makan buah juga. Tupai makan buah, boleh. Aku memerang apa cikgu? Memerang biasanya dia akan makan ikan. Oh, memerang makan ikan. Ataupun ketam. Ikan lah sebab tadi baru ketam. Memerang makan ikan. Udang galah tadi, udang galah. Udang galah tadi tak. Ikan kecil kan. Okey, apa lagi? Ketam makan mana dah haiwan kecil selain ketam? Apa dia? Mana dah haiwan kecil selain ketam? Lebih kecil pada ketam? Ikan boleh, gunung ikan kecil pun. Oh, ketam makan ikan kecil. Makan. Dia lapar dia makan. Oh, macam kita lah juga. Tapi ikan kecil lah, ikan besar kan tak boleh. Tumbuk dengan ikan tu habis dia. Tapi ketam bukan kulit dia keras ke? Ketam memanglah kulit keras, dia terpelanting je nanti. Ketam makan ikan kecil. Sorry, cikgu silap eja kecil, cikgu eja kecil. K-I-C-I-L. Ikan kecil. Apa lagi? Kesiannya ikan. Semua burung semua binatang asyik makan ikan je. Kan. Burung makan apa? Burung tadi saya tulis. Burung makan ikan boleh. Ikan. Burung makan ikan lah. Ataupun burung boleh makan buah. Boleh cakap situ burung makan buah juga. Saya belum guna ni. Ular. Apa dia lagi? Ular. Ular boleh cakap makan monyet. Makan monyet. Ular makan ni tupai boleh. Burung kecil tu pun dia boleh makan. Ikan tadi boleh makan juga. Makan tupai. Ular makan ikan ataupun tupai. Tapi paling kesian ikan lah sebab ikan selalu makan. Ikan asyik kena makan. Nasib lah dia jadi ikan. Ikan dia akan makan mungkin ikan kecil ataupun dia makan lumut yang terdapat pada akar yang terdapat pada akar pokok ni lah, lumut yang ada pada akar pokok bakau tu. Kesian ikan terdapat makan tapi orang lain kenyang. Ikan dapat makan lah, dia makan tumbuhan lah dalam laut, dalam air tu, lumut. Yalah, tapi dalam senarai di mana ada makanan untuk ikan? Tak apalah, tulislah. Anggap je lah dalam air tu ada pokok ada lumut. Okey. Tulis ikan, awak tulis kat sini ikan makan ikan kecil ataupun lumut. Apa lagi?
ke tak ada gambar tu? Lava dekat dalam tu. Lava. Monyet. Okey Fitrima, thank you. Okey, lepas tu ikan juga dia boleh makan serangga. Mungkin ada serangga yang ni ke yang merangkak-rangkak. Tapi tak ada dalam gambar tadi kan serangga kan? Tak ada. Okey, tak apa. Kita boleh cakap ikan makan udang kecil ataupun larva. Kita panggil lava lava tu dia macam peringkat kecil haiwan untuk menjadi. Bagi contohkan macam kalau ada pepatung sebelum dia terbang menjadi pepatung, dia ni tahu dia jadi lava. Lava dia biasa ada dekat dekat air. Lava untuk pepatung. Kalau kita pegang apa jadi cikgu? Pegang apa? Pegang lava tu. Pegang lava tak jadi apa, tak racun pun. Tapi Okey, rasanya okey, bantu cikgu senarai apa yang tak ada lagi. Helang dah ada, monyet dah ada, tupai dah ada, memerang dah ada, udah galah dah ada, ketam dah ada, burung dah ada, ular dah ada, ikan dah ada. Apa lagi tak ada? tupai. Bangau. 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 Oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tidak timbul. Bangau makan ikan. Alright, dah lengkap senarai kita. Berguna juga cikgu nyanyi lagu tu. Kan, memanglah lagu tu kalau ikut kami, lagu tu mengenai rantai makanan. Kalau kami perasan. Lah betul lah. Bangau makan bangau makan ikan. Bangau kenapa engkau kurus dan aku tak kurus? Ikan tidak timbul. So dia makan ikan. Ikan kenapa engkau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat. Wow, betul lah. Bila cikgu cakap macam tu baru saya perasan. Macam memanglah situ ada connection walaupun tidak secara langsung tapi ada connection lah. Tapi kita boleh ubah lirik dia tu. Kita boleh buat macam ikut dalam lagu ikut dalam habitat ni kita boleh bercakap helang oh helang kenapa engkau kurus. Macam mana aku tak kurus. Ular tidak datang. Ular oh ular kenapa engkau tak datang. Macam mana aku nak datang. Tupai sudah lari. Tupai oh tupai kenapa engkau lari. Macam mana aku tak lari. Pokok kena tebang. Perasan tak? Perasan. So tadi kalau ikut kaca lagu tadi helang dah kurus. Kenapa kurus? Ular tak ada kenapa? Ular tak ada sebab tupai dah tak ada juga dia nak makan kat situ. Tupai tak ada sebab apa? Sebab pokok dah ditebang. So dia tak ada makanan dia. So nampak tak kat situ hubungan. Tapi tupai ni macam menolong helang. Apa pula? Kenapa awak cakap tupai menolong helang? Sebab dia kan nak makan dulu kan. Nak makan apa? Dia tupai kan mesti makan kan. Memanglah. So kalau helang berjaya menangkap tupai, waktu tu tupai tu gemuk kan. Oh, kenapa pula dia nak gemuk? Sebab dia baru je lepas makan. Oh, tu biasalah. Mungkinlah juga. Tapi itulah cakap. Macam haiwan pemangsa ataupun haiwan-haiwan yang besar macam helang, macam ular, dia untung tahu. Sebab apa? Sebab dia banyak makanan lain. Banyak pilihan makanan lain. Contohnya kalau kata tupai dah tak ada kawasan tu, dia boleh makan burung kecil. Dia boleh makan ikan lagi. Dia boleh makan apa lagi? Boleh makan boleh makan memerang, terpulang. Cikgu. Manusia ada tak rantai makanan cikgu? Manusia tak ada rantai makanan. Tapi kita boleh analogikan manusia dengan rantai makanan. Maksudnya, tapi tak adalah. Maksudnya biasanya manusia dia akan termasuk dalam manusia bila kena kait dengan haiwan juga. Sebagai contoh kan dedak dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh manusia. Macam tu je. Tak adanya amir sebagai contoh sebagai contoh cornflakes. Cornflakes tu dimakan oleh amir. Amir dimakan oleh ayah amir. Boleh macam tu. Kan tak boleh. Manusia takkan makan manusia lain. Manusia makan tumbuhan ataupun organisma lain. Okay. Faham Alright class. So kita proceed ke the next slide. Saya dah habis dah lah cikgu. Apa dia? Saya dah habis dah buat senarai-senarai saya makan apa tu. Okay bagus. Boleh bentangkan pada cikgu tak?
Okey, Farish, kita start dengan Farish dulu. Farish tulis kat situ apa? Saya makan apa gitu. Haiwan tu makan apa? Saya makan ular. Okey, bagus. Lagi? Monyet makan buah. Bagus. Lagi? Ular makan ikan. Apa dia? Ular makan ikan. Ular makan ikan. Bagus. Lagi? Tupai makan buah. Tupai makan buah. Bagus. Memerang makan ikan. Memerang makan ikan. Bagus. Udang galah makan ikan kecil. Bagus. Kata makan ikan kecil. Bagus. Burung makan ikan buah. Betul. Ular makan ikan tupai burung. Okey, bagus. Ikan makan ikan kecil. Sumat. Bagus. Okey, tak apa. Faris ada tambah daripada senarai cikgu. Bagus. Okey, Amir pula. Saya makan apa? Udang galah makan ikan. Bagus. Tupai makan buah. Bagus. Helang makan ular. Bagus. Ular makan ular? Helang makan. Okey. Helang makan ular. Okey, bagus. Monyet makan ketam. Okey, bagus. Monyet makan ketam. Memerang makan ikan. Okey, bagus. Ketam makan ikan kecil. Okey, bagus. Lagi? Ular makan tupai. Okey, bagus. Burung makan buah. Bangau makan ikan. Okey, bagus. Okey, next kita proceed kepada tajuk seterusnya tentang maksud rantai makanan. Okey. Dalam rantai makanan maksud dia hubungan makanan antara kehidupan. Maksudnya antara organisma tadilah aku makan kau, lepas tu kau dimakan oleh tu macam itulah hubungan dia. Itu masuk rantai makanan. So apabila siapa-siapa tanya apa betul rantai makanan? Cakaplah hubungan makanan antara kehidupan. Maksud rantai makanan, hubungan makanan antara kehidupan. Okey, kita tengok, boleh kita buat satu contoh rantai makanan tak berdasarkan gambar tadi? Boleh tak, Amir? Boleh. Okey, cuba. Amin cuba. Okey, biasanya rantai makanan kena ingat kelas, mana-mana rantai makanan ataupun mana-mana habitat, setiap habitat rantai makanan dia akan dimulai dengan tumbuhan. So dalam habitat tadi kita mulakan dengan tumbuhan. Sebagai contoh Amin ambil pokok buah. Okey, mulakan Amin. Pokok buah dimakan oleh monyet. Bagus. Monyet dimakan oleh ular. Okey, bagus. Ular dimakan oleh helang. Okey, bagus. Dah, habis? Dah. Okey. Tapi macam logik tak monyet dimakan oleh ular? Tak. Sebenarnya logik je, boleh je. Tapi tengoklah kalau monyet tu besar, payah juga ular tu nak telan. Monyet pun ganas juga. Kena fikir juga logik kat situ. Takkan monyet tu diam je bagi ular makan dia. Takkan. So Amin boleh tukar sikit kat situ. Kita ambil pokok buah dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey, bagus Amin. Contoh yang baik. Okey, Faris ada nak cuba contoh? Tak nak. Tak nak? Kenapa tak nak? Cubalah dulu. Okey, tak apa. Cikgu bantu Farish. Cikgu akan bimbing Farish. Okey, kita start dengan pokok buah Farish. Pokok buah dimakan oleh siapa? Buah dimakan oleh monyet. Monyet juga. Okey. Siapa nak makan monyet nanti? Helang besar nak tangkap monyet sayang. Tak boleh, tak logik. Fikir logik sikit. Kita ambil haiwan kecil sikit yang makan pokok buah. Okey, pokok buah dimakan oleh siapa? Burung. Boleh burung. Okey, burung. Lepas tu burung dimakan oleh siapa? Burung dimakan oleh ular. Okey, bagus. Ular dimakan oleh? Helang. Okey, terima kasih. Bagus dua-dua. Okey, Faris pun dah bagus dah. Maksudnya Faris faham dah tu konsep dekat situ. Okey, so cikgu tak payah tulislah contoh rantai makanan ni. Kita akan proceed ni pada seterusnya. Masa pun dah nak habis. Okey, dengar sini kelas. Dalam rantai makanan, dia ada dua istilah penting.
Dua istilah penting iaitu pengeluar dan pengguna. Faham apa dia kelas? Pengeluar dan pengguna. Okey, pengeluar dan pengguna. Pengeluar kat sini membawa maksud organisma ataupun hidupan yang menghasilkan makanan sendiri. Maksudnya dia tak makan orang lain, dia tak dapat makanan daripada orang lain tapi dia buat sendiri. Agak-agak Baik. awak apa? Baik tumbuhan, tak makan orang lain. Okey, so kat sini pengeluar bermaksud siapa? Tumbuhan. Okey, bagus. Okey, Faris ingat pengeluar dalam rantai makanan adalah tumbuhan. Ingat, tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Dia tak ada tangkap lalat ke, dia tak ada tangkap lipas ke untuk dia kenyang, untuk dia ambil tenaga. Dia menghasilkan makanan dengan menggunakan tenaga cahaya matahari iaitu melalui proses fotosintesis. Sebab tu tumbuhan dipanggil pengeluar. Okey, Tapi faham? kesian tumbuhan. Okey. Faham tak Faris? Pengeluar mestilah tumbuhan. Pengeluar tak boleh jadi ikan, tak boleh jadi udang-galah, tak boleh jadi ketam, tak boleh jadi burung, tak boleh jadi apa-apa haiwan pun. Pengeluar mestilah tumbuhan. Lumut pun akan dikira sebagai pengeluar. Faham? Faham? Okey, sekarang kita tengok pula apa maksud pengguna. Pengguna ialah organisma yang memakan tumbuhan ataupun organisma yang memakan organisma lain. Maksudnya kat sini, okey, sebagai contoh dalam rantai makanan yang kita bincangkan tadi. Pokok buah dimakan oleh burung. Okey, pokok buah dimakan oleh burung. Ingat dengar betul-betul, pokok buah dimakan oleh burung. Okey, sekarang pengeluar kat sini siapa? Pokok buah. Siapa dia Farish? Pokok buah. Penggunanya siapa? Burung. Burung. Faris kena ingat, bila sebut pengguna, mestilah dia yang mula-mula makan tu. Orang yang mula-mula makan dalam rantai makanan tu. Maksudnya yang mula-mula maksudnya yang makan pengeluar lah. Haiwan yang makan pengeluar ataupun haiwan yang makan tumbuhan adalah pengguna. Ataupun pengguna tadi dimakan oleh pengguna lain. Itu pun kira pengguna juga. Maksudnya macam burung tadi dimakan oleh ular. Ular dikira sebagai pengguna juga. Kena faham Okey, kena ada dua. Pengeluar dengan pengguna. Pengeluar tumbuhan, pengguna ialah haiwan yang makan tumbuhan ataupun yang makan haiwan lain. Alright. Okey. Pengeluar dia akan mendapat tenaga untuk menghasilkan makanan daripada cahaya matahari. Maksudnya macam mana dia nak dapat tenaga dia untuk menghasilkan makanan dia? Itu dengan menggunakan cahaya matahari melalui proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Okey, pengguna pula, yang haiwan-haiwan tadi pula, macam mana dia dapat tenaga? Dia dapat tenaga dengan makan makanan yang dimakan. Sebagai contoh, burung. Burung dia dapat tenaga daripada pokok buah. Tetapi ular pula dapat tenaga daripada burung yang dia makan tadi. Faham tak? Faham tak Amir? Maksudnya pengguna dia akan dapat tenaga daripada haiwan yang dia makan, ataupun kalau pengguna pertama tadi yang mula-mula dia akan dapat tenaga daripada tumbuhan yang dia makan lah. Okey. Dalam rantai makanan, kalau macam Amir tak payah buat lah nak panah, susah. Amir tulis dimakan oleh lah ganti nak panah. Sebenarnya dimakan oleh tu kalau orang yang boleh tulis dengan tangan, dia akan gantikan dimakan oleh tu dalam bentuk anak panah. Anak panah yang akan mengarah ke arah pengguna pertama. Sebagai contoh daripada tumbuhan dimakan oleh tu ke arah dia akan mengarah kepada burung dan anak panah dimakan oleh ular. So maksudnya anak panah tu akan menghala ke belah kanan. Faham? Dia tak akan mengundur dia tak akan ke belah kiri, dia akan menghala ke belah kanan. Bila nak tulis rantai makanan, awak tulis nama pengeluar, anak panah, lepas tu haiwan, anak panah, haiwan, anak panah. Faham? Faham. So anak panah tu mestilah ke arah kanan. Untuk Amir pula, Amir hanya tulis dimakan oleh lah. Sebagai contoh, pokok buah dimakan oleh burung, burung dimakan, lepas tu burung dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Ya. Bukan orang buta dalam beri pun boleh buat anak panah ke? Saya boleh buat. Kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, tulis dimakan oleh pun boleh.
Okey, faham Faham. Alright. Okey kelas, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Anda pasti tak ada soalan? Ya. Okey. Pasti. Kalau tak ada okey, kalau nanti kalau rasa tak faham lagi, masih lagi tak clear lagi tentang topik kita pada hari ini, boleh rujuk apa? YouTube nanti. Awak dia dah keluar lah. Faris masuk balik ke apa? Faris? Ya. Faris masih kena? Tak, saya dah lama je. Kalau kamu tak faham lagi, nanti cikgu akan Okey. Kalau apa dah masih faham lagi, boleh tengok balik video pembelajaran kita pada hari ini dekat UN. Cikgu akan post dan cikgu akan maklumkan dalam kelas tahun 5 lah. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright. So itu sahaja untuk hari ini.